Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Situ. Bismillah. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Yang ditakut oleh kamu akan Allah, dan memberitahu akan kamu oleh Allah Ta'ala akan ilmu ma'rifah, di mana wa yu'allimukumullah, mengajar akan kamu Allahu mana oleh Allah Ta'ala. Ini susulan daripada tajuk kita, iaitu apa? Bab mukasyafah. Ya, bab iaitulah barang yang dibukakan oleh Ta'ala, musyahadah akan Allah Ta'ala, yang disusun beberapa peringkat, satu peringkat ke satu peringkat, daripada peringkat pembersihan, memakaikan pakaian zahir dan batin. Zahir dipakaikan dengan segala amalan syariat, dengan istiqamah, berbagai-bagai jenis ibadat, sama ada yang umum ataupun yang khusus. Kemudian dipakaikan akan batin dengan ikhlas, dengan siddiq dengan Tuhan, dan keyakinan yang kukuh. Maka dia proses, dia akan pergi kepada pembersihan daripada aghyar dan akdar. Dan benda ini akan diberi oleh Ta'ala bila seorang tu lazim dalam membina sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila zahirnya dipenuhi dengan nur, ya, waridah, nur ibadah, dan batinnya dengan nur sidq, maka Allah Ta'ala akan pancarkan nur waridat dan nurul ma'rifah. Itu setengah daripada jalan keluar diberikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian secara ringkas yang disebut, apabila benda ni dikurniakan oleh Allah Ta'ala, maka dia mendapat satu rahsia lagi, iaitulah kemudahan, membersihkan dalaman, iaitulah wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa zahir dan batin dia, maka Allah berikan urusan dia yusra. Apa yusra? Mana kemudahan. Ya, dia akan rasa ringan, mudah, lazat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus Allah Ta'ala mentakfirkan dan mentakzimkan amalan dia. Mana wa man yattaqillah yukaffir anhu sayiatih, kemudian wa yu'zim lahu ajrah. Siapa yang bertakwa, nasihat telah menggugurkan. Mana kaffara yukaffiru, takfir itu makna apa? Menggugurkan. Tuhan bersihkan batin hati dia tadi, mengkafarahkan kesilapan dia. Kemudian wa yu'zim lahu ajrah, dan telah memperbesarkan nilaian amalan-amalan yang dilakukan. Maka ketika itu merdeka daripada aghyar dan akdar, ya. Jadi dapat memutuskan di sana akan akabat dan awarid. Dan apabila akabah dan awarid dapat dilalui dengan baik, dan segala awarid dan begitu juga akdar, aghyar semua selesai atau bersihkan, maka dia akan dikurniakan yang kita sebut, iaitulah pembersihan berlaku, maka dicempakkan laduni dari sisi Allah Ta'ala. Mana ilmu laduni, ilmu yang terus direct, dia panggil ilmu wahbi, bukan wahabi, dia wahbi. Mana ilmu kurniaan, apabila tapak kalbi tadi telah diproses dengan betul, maka ketika itu dia akan diberikan satu kali kurniaan Allah Ta'ala. Wattaqullah, itu syaratnya. Takwa maknanya berhati-hati, tapi biasa orang Melayu sebut takut, ya, takut, berhati-hati, beringat, berwaspada. Betul, Sayyidina Umar menyatakan takrif takwa itu ialah seperti kamu berjalan di dalam hutan yang penuh dengan duri. Maka kamu lihat macam mana seorang tu menghantarkan kaki dia, adakah laju atau perlahan. Ya, selain itulah dia akan semat, selangkah demi selangkah dia akan susun langkah dia. Dia tak ada bakal langgar dia habis. Jawab dia penuh kaki dengan duri. Begitulah duri-duri maksiat, duri mungkar. Kalau dia tidak cermat, dia akan terperangkap, yang menyebabkan batin hati dia akan kotor, dan kekotoran batin tidak memberi kelayakan dia untuk mendapat tajalli dan makrifat yang khassah daripada Allah Ta'ala. Itu ayat mana sabit ulumul laduniyah. Yang kita belajar ni ilmu iktisabiah, ilmu usaha, belajar guru, menghafal dan sebagainya.
Ada biani ilmu curahan mungkin, faid, limpahan. Apabila syarat dia kalbi itu dibersihkan, itu perlu kepada riyadhah dan mujahadah. Jalan marifat yang khasa ila birriyadhah wal mujahadah. Dia kena riyadhah, kena mujahadah, membersihkan tapak dalaman kalbi dia tadi, supaya layak dia menerima pancaran nur waridat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis dia, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa beramal ia dengan ilmu yang mengetahui akan dia, betul, dia menjaga ilmu syariat dengan betul dan membersihkan kalbi dia dengan bersihnya, dan saya mengurnia akan dia oleh Allah Ta'ala akan ilmu yang tiada mengetahui akan dia, itu ulumul ladunya. Dan inilah ilmu yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wa 'allamnahu, dan kami ajarkan akan mereka, akan dia, yakni maksud di sini ialah Nabi Khidir alaihissalam, akan ilmu daripada kami. Itu cerita yang maklum, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam, panjang cerita kan, ilmu-ilmu yang dibalik tabir. Ya, kadang-kadang kalau kita tak dapat tangkap benda itu, ya, perahu lagi pecahkan, perahu pula anak yatimnya kan. Jadi kalau ikut akal biasa, macam mana dah anak yatim sultan kita pecah pula perahu dia, ya. Tapi apa benda yang aneh berlaku, perahu dipecahkan, dikopakkan 2-3 lantai itu, tapi air tak masuk. Air tak masuk. Dan kalau kita bocor sikit puan menampal. Kejap berkaram perahu ni, air tak masuk. Itu hikmah dia. Sebab apa? Untuk mengelakkan daripada mana orang yang nak merampas perahu di tepi pantai itu. Tengok perahu dah pecah, dia pun tak ambil lah. Itu. Ya, itulah kisah yang dipanggil pada segi zahir kita tak boleh nak tangkap dengan hukum syariat biasa. Maka itu perlu kepada apa? Ilmu dipanggil laduni, yang menyingkap rahsia yang dibukakan oleh Allah Ta'ala. Dan itulah ilmu yang dinamakan ilmu ladunni, dipanggil ladunna, wa 'allamnahu min ladunna. Kami ajarkan akan Khidir itu daripada sisi kami. Ilmu ladunni mana ilmu di sisi Allah Ta'ala. Itu ilmu yang dibaksakan ia kepada zauki, ya, ilmu yang dibaksakan kepada zauk, rasa yang dibukakan oleh Allah Ta'ala kepada qalbi, roh, sir seseorang ini. Maka dia akan mendapatkan satu keperasanan rasa yang mana tidak boleh nak dinukil, tidak boleh nak dicatat, tidak boleh nak dihurai dengan lisan. Lemahlah lisan dan lenguhlah tangan nak menulis azwaq, rasa yang diberikan. Sebab tu tarikuna bil azwaq la bil awraq. Ya, kata ma'asyiral sufiyin, ulama-ulama sufi, ulama-ulama yang berjejak makrifat yang tinggi dengan Ta'ala di kalangan arifina billah, jalan kami ni bil azwaq la bil awraq. Jalan kami dengan azwaq, mana rasa yang diberikan oleh Ta'ala kepada qalbi, ruh yang telah bersih. La bil awraq, bukan jalan kami ni atas lembaran kertas yang kita baca ni, ya. Kita tak akan sampai kalau baca jantan, ya, dia mesti apa? Rasa. Jadi maknanya baca kena ada, lembaran tu kena ada sebagai panduan, kalau tidak akan dibabah pula. Dia dua kena ada, ilmu untuk mengesan maklumat yang sebenar, dan untuk merasa dia kena pergi berjalan. Kalau dia tak berjalan, dia takkan rasa. Dan bila ilmu rasa dengan Tuhan, merasakan kewujudan yang hakiki, tenggelam di dalam fana fi sifat, fana fil af'al, fana fi zat, maka dia kena fanakan yang lain dulu. Dia tak akan rasa fana dengan Tuhan kecuali dia fanakan makhluk. Kebanyakan hari ini manusia yang ghaflah, dia fanakan ingatan dengan Tuhan. Yang ada dalam qalbi dia ialah dunia, makhluk itu. Jadi mereka terjauh, sasar jauh. Mereka tak merasakan perasaan zauk yang lazat itu hebat dengan Tuhannya. Sebab apa? Dalam qalbi dia merasakan benda lain. Maka nak tu kena buang. Ya, siapa berani kat paslun wasal. Dia boleh kat, dia boleh sampai. Buang keperasaan dengan makhluk, buang kesedapan kalbi kita dengan makhluk, maka Tuhan akan bagi. Maka mana lazat rasa dengan makhluk dengan rasa dengan Tuhan. Mana seronok berjumpa sultan dengan jaga. Sultan tu lah nak yang atas, bagi atas sila buang. Ya, kena buang tu. Farrik galbak minal aghir, kosongkan batin hati
Tuhan nak batin tu, bukan luar. Luar tu syariat dah jaga siap, dalam tu yang penting, supaya dia betul sidqut tawajjuh dia dengan Tuhan setiap saat dilatih sampai ditamkin. Jadi kita akan dibuka, ya. Dan itu ilmu yang dinamakan di ilmu ladunni, tu nas Quran terang tu, hadis Nabi pun terang ada tu. Maka tapi jenis ilmu ni dipanggil zauqi. Maka bila zauq, man zak wa man lam yazuk lam yadri. Siapa rasa dia rasa, siapa tak rasa dia tak tahu kan. Jadi untuk mendapat ilmu dia kena buang rasa. Sebab dia kata as-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan dia tak akan mula melainkan fana. Kita lenyapkan yang lain boleh buka. Itu syarat besar tu. Artinya pada perasaan orang yang mendapat akan dia seperti yang telah lalu sebutnya pada mukaddimah dahulu. Baik, sekarang dia kata bermula sekalian yang tersebut itu lagi akan datang tafsilnya pada fasal yang keempat. Ada akan huraikan lagi Tuan Pengarang akan huraikan insya-Allah taala. Kemudian ketahui ilmu bahawasanya makna musyahadah tu. Musyahadah pada lughah, ya, ialah al-ittila'u ala syai'yanan. Mana kelihatan, ittila' tuan buka. Ittila' seorang, kelihatan seorang atas suatu dengan mata kepala. Itu asal makna musyahadah. Mana benda yang kita lihat terang dengan mata kepala, iyanan dengan mata kepala itu. Itu makna pada lughah, bukan dikendaki di sini. Tapi makna pada syarak yang dikendaki apa? Iaitulah ayyudimal ittila'u. Ayyudima al-ittila'u ala Allah Ta'ala bi'ainil qalbi, dengan mata batin dia. Sebab dia kata zauq satu, zauq syud iyan, ani iyan. Iyan ni makna asal makna mata kepala, tapi kita guna dalam, mata batin. Sebab mata luar dia tak layak untuk menghadap ke Tuhan. Dan yang menghadap dalam ialah mata dalam, nur. Itu yang dikatakan latifatul rabbaniyah nuraniyah, ya. Itu dipanggil hakikatul insan itu. Bahawasanya mengenal, mengekalkan, ini yang nak. Itu dia kata fi kulli lamhatin wa nafasin. Mana kekal? Tiap-tiap nafas, tiap-tiap lamhah kena mata dia dengan Tuhan. Batu rahsia dalam sebut zikir kasiran, ya, dalam Quran disebut zikran kasira. Bab zikir dia Allah Ta'ala kait ujung kasira, itu rahsia. Bila dia banyak dia kekal, bila kekal dia akan pergi pada musyahadah. Tapi kalau zikir terputus ada buat kan tidak, ada dapat dan pahala tidak dapat dalam masa dia buat. Tapi nak hasil berjejak dalam musyahadah, satu pangkat yang sangat besar kedudukan dia, yang menjadikan seorang itu selesai pembersihan rohani dia. Sifat mazmumah yang kita bahas dalam kitab-kitab kami banyak, kita Arab, kita jauh yang macam-macam, dia bahas begitu banyak mazmumah kan, 800 hadis sifat lebih kurang, dia disimpun dalam 10 yang besar-besar. Itu semua tak akan boleh buang kalau kita tak jejak maqamul musyahadah. Dia jejak maqam musyahadah, baru benda tu akan tanggal secara total. Ya, itu dalam keadaan kata pamada mal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laima khurujan kulliyan. Selama mana hamba tidak jejak musyahadah qalbi dia dengan Tuhan secara dawam, maka tidak mungkin dia boleh keluarkan sifat mazmumah. Sebab bila dia kekal dawam, kekal hati dia dengan Tuhan, maka makhluk tak ada tempat. Bila makhluk tak ada tempat dalam kalbi dia, selamatlah dia. Bila makhluk tak orang dalam ni, habis. Nanti buat ibadat, apa orang kata, seorang orang tengok, seorang perhati dia, seorang jack dia, seorang angkat dia, orang pum, putus. Kalbi dia takkan sampai ke Tuhan. Sekarang buang orang daripada hati kamu, farrik qalbak, kosong. Bila nak kosong apa? Kita kata dawamu zikri. Kita kata ayyudimal ittila'u ala Allah Ta'ala bi'ainil qalbi. Makna bahawa mengekal, ni yang bayan, kekal nak bayan ni. Buat zikir banyak zikir, tapi nak kekal sentiasa duduk bangun, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu tiga Quran dah isyarat tu. Manusia kelakuan dia tiga, kebanyakan dia qiyam berdiri, qu'ud dia duduk, ataupun baring. Tu je lah, dia tak ada mencangkung ni kan. Tak berdiri dia duduk, tak duduk dia baring. Maka semua kelakuan ni dia dengan Tuhan dia. Ala kulli ahwalin, baru dia akan bukakan ya qalbi dia musyahadah akan Allah Ta'ala.
Itu mana ayyudimal ittila'u 'ala Allah Ta'ala bi'ainil qalbi, bahawa mengekal ia akan melihat atas Allah Ta'ala dengan mata hati. Mana ittila' tadi bi'ainil qalbi, la bi'ainil basar. Ya, bukan mata luar tak. Sebab mata luar dia tak ada kemelayakan untuk memandang Allah Ta'ala. Ya, al-basar la tara illal la yara illal khalaq wal basira la tara illal haq. Ya, mata luar dia tak mandang melainkan makhluk saja. Ya, sebab apa? Sebab itu tidak boleh kita, dia kata boleh melihat di dunia. Kalau dilihat di dunia, mana yang dipandang makhluk. Jadi sudah bertempat, berpihak, berjisim dan sebagainya. Sebab di dunia tak boleh buka, tuan-tuan buka. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kamu tidak dapat melihat Allah Ta'ala di dunia, bahkan Tuhan yang melihat kita. Adapun di akhirat ditambah atra dia, arti cara dia melihat yang khususia, yang sangat hebat. Ya, penglihatan yang sangat besar, sangat nilai yang terlampau tinggi. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan yang melihat. Maka melihat jana bila kaifin walan hisara, tidak ada satu pun cara yang sama dengan Allah Ta'ala. Tetap dasar dia laisa kamisli syai. Ya, tak tetap dia tak boleh lagi. Hakikat lain-lain. Kunhi zat Tuhan, tidak siapa dapat akan cari hakikat. Maka Tuhan buka cara yang layak dengan dia. Iaitulah hal yang sangat mulia, dan hal yang sangat mulia. Sebelum kita hembus nafas akhir, minta Tuhan buka. Kalau tak terbuka, rugi serugi-rugi. Dan madzal ladzi wajada man faqada wa man ladzi faqada man wajada. Apa kehasilan orang yang hidup sampai dia mati? Faqada ai faqada syuhuda. Dia luput akan makam musyahadah, ni tak dapat, rugi. Sebaliknya waman ladzi faqada man wajadat. Apakah keluputan orang yang ada di benda? Walaupun orang tak kenal di atas dunia, tapi ni benda Tuhan buka dia. Masya Allah, dia orang yang beruntung. Ya, orang yang sebenar-benar berjaya dalam hidup, orang yang dibukakan kalbi dia, ya, secara khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia telah kekal kalbi dia dengan Tuhan. Ini dipanggil musyahadah, kekal hati kan. Setiap saat pun jangan lupa. Kalau lupa, taubat balik dengan Tuhan. Iaitu taubat adab itu dengan Tuhan. Ya. Habis tak buat kerja, orang kampung tu bertanya sikit, habis tak kerja, bukan jasad lah, kalbi. Dia nak kalbi. Ya. Bila kalbi dia tak kisah, tengah makan dia berjalan, tengah bercakap dia berjalan, tengah berbual dengan jenis Syekh Ma'ruf Al-Kharqi, mengajar 40 tahun. Dia kata menyangka muridku menghadap aku dengan zahirku je mengajar dia, batin aku dengan dia, kalbi aku dengan Allah. Mana dalam satu masa dia boleh dua keadaan, kain bain, jasad dia bersama makhluk, rohani dengan bila tamkin. Mana dapat tamkin? Ayyudimal ittila. Ya, dia kena yudim, kena dawam. Bila dia kekal betul, akhirnya Tuhan akan tempatkan. Ya, mana zikir tu, murakabah tu jalan sendiri, sap, Allah jalankan. Ya, tak payah lagi nak usik dah. Mental dia automatik kan, pum. Dulu pakai manual. Dia sampai atas auto tu, sap. Ya, dia pandang sap, qalbi dia mi'raj terus ke hadirat Tuhan. Itulah hal yang sangat mulia pada mereka itu, dan bagi mereka itu beberapa pangkat daripada musyahadah mereka itu akan al-haqqi ta'ala. Setengah daripada mereka ialah musyahadah mereka itu akan Allah Ta'ala dalam tiap-tiap mendapat mereka akan makhluk, akan akuan. Ya, makna dia dalam tiap-tiap, dia panggil fi kulli syai'. Pada 9 kaifa dan hikam kan, kaifa ayyahjubahu syai', ya, wa huwa azharu min kulli syai', wa huwa fi kulli syai'. Banyak ni 9. Macam mana kamu tak boleh musyahadah ke Tuhan lagi, sedangkan dia lebih zahir, dia lebih terang, dan dia maknanya yang menjadikan dia nampak dalam tiap-tiap sesuatu. Ini di antara ni, ya, iaitu dalam tiap-tiap mendapat mereka akan akuan. Iaitulah bahawa musyahadah mereka itu akan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Ialah yang menggerakkan akan segala akuan. Ya, semua benda ni tak boleh bergerak, tak boleh diam, melainkan semua dengan dia. Itu panggil billah. Kita ni minallah, dari Allah. Bagi kita makhluk dia, di ciptaan dia. Kemudian sekarang ni yang ada sekarang ini dia kata billah, dengan diguna ba. Dengan apa makna dengan? Iaitulah kita sentiasa terikat dengan dia, bi iradatillah, bi qudratillah, bi ilmillah, bi basarillah, wa samillah. Tak boleh terlepas. Ya, kita terikat dengan iradat dia,
Dia terikat dengan kudrah dia. Mana ada satu makhluk yang terlepas, hari ini benda tak terlepas. Nama pun makhluk. Apa makna makhluk? Dia jadi. Bila dia jadi, ada pencipta. Bila nak mencipta, dia mesti taksis. Kita nak buat kerja pun ada perancangan, kan? Itu petaksis iradat. Sampai masa dia laksana, pelaksanaan itu dipanggil apa? Taksir, kesan yang Tuhan jadikan. Dia mengadakan, kalau dia dah ada pula, dia tiadakan, dan dia menggerakkan, dia mendiam, semua dia. Jadi kekalkan memandang tu. Dia nak ayudima, kekal, dawam pandangan kalbi kita. Setiap benda yang gerak kita latih pandang minallah, semua tu minallah. Sebab Quran kata apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Bergerak, berdiam, cakap, mendengar, melihat, semua hakikat dari dia. Sekarang latih, ya, latih kalbi kita tu menghadap. Bila kekal tawajuh tu, insya-Allah dia akan buka. Ya. Itu yang perlu banyak. Itu perlu banyak. Kita perlu khusus tempat. Nanti kita buat suluh dan sebagainya. Tujuan nak gembat, nak cuci kan. Ya. Nak bros dia biar dia terbuka kalbi dia dengan Tuhan ni. Dan ialah yang mendiamkan segala akuan dan segala makhluk. Mana bergerak makhluk dengan dia, diam makhluk dengan dia. Maka tuan-tuan perhatilah, keluar ni kan kita sendiri yang bergerak berdiam. Nampak kereta berjalan, ada kereta dia, ada kereta jalan, pokok bergerak, pokok ada yang diam juga. Semua tu af'al semua. Maka karamkan setiap saat dengan dia. Dia akan dapat natijah besar, dia akan buka. Ialah yang menghimpun dan segala akuan yang berhimpun. Bersatunya satu perkara dengan dia, dan dia pula mencerai, ya, bercerai satu perkara dengan dia juga hakikat. Ya, kalau manusia berhimpun, berkahwin pun dengan dia, bercerai pun dengan dia juga. Dia yang taksis, siap pada azal, dah siap. Perhimpunan satu benda, penceraian satu benda. Maknanya semua tu kelakuan dia adalah minallah, dari Allah Ta'ala. Dan ialah menjadi mulia bagi orang yang dapat kemuliaan. Mana orang tu dapat, kita tengok orang yang mulia-mulia, sama ada mulia dunia dan bagi mulia-mulia akhirat, para awliya, siapa beri takrimah ke dia? Allah Ta'ala. Ya, dan dia menjadikan hina atau hinakan seorang muhin. Siapa dia? Orang-orang kafir yang hina, tak ada akidah, sesat. Siapa dia? Dia juga. Mana semua tu kita karamkan dengan pandangan kalbi kita latih. Sikit-sikit boleh dengar 10 minit, lepas tu kan tambah lagi, dan lama-lama dia kekal. Bila kekal dia akan buka. Ya, bila dia alat dawam, dia panggil atas jalan, maknanya apa? Daruri, bukan ikhtiar. Mulai ikhtiari kita lah asa ingatan biar dia kekal. Bila pangkat daruri dibuka atau dibukakan dengan mudah sentiasa. Demikianlah mereka itu musyahadahkan pada tiap-tiap makhluk yang didapat akan dia berubah-ubah. Ya, ia telah gerak, diam, hidup, mati, senang, susah, gelap, terang dan sebagainya. Ya, semua perubahan yang berubah tadi, dia yang urus. Artinya bermula tertentu tiap-tiap kaun. Ya, akuan jamak, kaun tu mufrad, seorang, kaun. Kaun ni mana makhluk ni lah. Bila ada kaun, dia ada apa dan ada muqawwin. Ya, bila ada kaun, mana dia menunjuk atas muqawwin. Kita semua dipanggil kaunan. Sebab tu setengah daripada Maturidiyah dia kira sifat takwin, dan Usuluddin dipanggil sifat takwin. Dia yang mengurus takwin. Maka makhluk ni dipanggil apa? Akwan. Adapun Tuhan dipanggil mukawwin, mana yang mengurus, yang ejas benda semua dia. Allah yudabbiru samawati wal ard. Tuhan yang mentadbir langit bumi semua. Arti bermula tertentu tiap-tiap kaun itu apa dia? Dengan sifat masing-masing. Semua makhluk dia ada sifat masing-masing. Sifat zahir, sifat batin, semua siap. Tidak ada satu pun boleh menyalahi apa yang telah ditaksis oleh Allah Ta'ala. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Itu hadis Rasulullah SAW. Apa yang dikehendaki Allah Ta'ala, itu saja berlaku. Dia tak ada kurang atau ditambah. Ya, apa yang tidak dikehendaki takkan berlaku. Jadi apa yang berlaku semua dah siap sebenarnya. Ya, sebenarnya Tuhan jadikan benda semua ni sebagai mazhar, cermin untuk memandang dia. Kalau kita pandang makhluk, kita pandang kelakuan makhluk, sifat makhluk, ahwal makhluk, hati kita tak mi'rad kepada Allah Ta'ala, mana orang tu buta mata hati. Marra al-kaun walam yashadhu fiya au indahu au qablah. Mana siapa yang melihat mata zahir kepada makhluk, kemudian hati dia tak pergi kepada hadrat Tuhan, maka butalah mata hati. Sebab tu senang Abu Bakar As-Siddiq kata, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak lihat makhluk melainkan aku dah lihat Tuhan dulu.
Maksud lihat pertama dengan mata kepala, lihat kedua ni yang kita bincang ni, musyahadah. Ya, mana sebelum pandang makhluk, hati dia dah karam berlazat dengan Tuhan. Dia tengok makhluk lagi ke kenikmatan Tuhan buka. Itulah nikmat sebenar yang paling besar dalam dunia ialah terbuka hamba dengan Tuhan. Dan azab paling besar dalam dunia bila terhijab, terdinding hamba dengan Tuhan. Tidak ada azab paling besar bila kalbi insan ditutup oleh Ta'ala. Tuhan tak benar dia menghadap sebab kes dia banyak. Ya, dia tak pusingkan hati dia banyak hal lah. Macam orang kafir tu kan, Tuhan tutup khatamallahu ala qulubihim. Dan dengan tempat masing-masing, ya, segala sifat kita, ya, berbagai-bagai sifat yang ada pada kita. Sama ada sifat ma'ani kita, sifat salbi, semua ada. Dan sifat ma'ani kita apa? Kudrah, iradat yang ada pada kita, yang Tuhan tentukan. Sifat salbiah kita apa? Contohnya yatim, piatu, miskin, apa, fakir. Lagi apa lagi sifat? Ya, sifat salbiah itu mandul, tak ada anak kan. Itu semua salbi. Dan segala sifat lah. Itu semua maknanya akhwal itu adalah benda yang telah ditaksis oleh Ta'ala pada azal, siap. Dan dengan tempat lahirnya kita di mana? Di Melaka, di Malaysia. Ada orang lahir di Timur Tengah, ada orang lahir di kata tempat. Semua tempat kelahiran siap dah. Berlaku benda tu begini. Tak ada satu pun boleh menyalahi apa yang telah ditaksis tentukan pada azal oleh Ta'ala. Dipanggil ta'aluk tanjizi qadim bagi iradah. Dan dengan masa, ya, tempat, masa. Kalau tempat orang tanya awak duduk mana, itu tempat. Kalau masa orang tanya bila, kan? Bila datang, bila berlaku, itu masa. Ya, semua itu telah siap. Jadi kita memandang musyahadah dalam bentuk tajalli, dalam bentuk masa, tempat, sifat ada. Ya, semua benda ni kita jadikan mahallut tajalli, tempat pembukaan, atau dipanggil mazhar. Mazhar mahalul zuhur, tempat terang. Apa tempat terang? Cermin. Ya, dia tengok cermin nampak gitu dah. Dia kalau tengok cermin tak nampak, tu problem. Cermin tu karat dah, nak kena lap balik. Itulah hati kita. Bila tak nampak dia payah ingat Tuhan, sila lap balik. Lap dengan apa? Istighfar, taubat. Tu dua je alat dia. Ya, bro kasar, bro halus, dia ada dua tu. Ya, kalau jenis bentuk piuk tu kena letak piuk kat botol kasar dulu kan. Lepas tu berbalas dengan bro halus tu, apa dia berkilat. Ya, ini buat kena kahwin. Orang dulu lah kan, sekarang pakai apa? Pakai buffet dulu. Masak apa semua kan. Dah bentuk piuk tu berkarat hitam kan. Maka dia basuh dengan apa? Pakai shampoo, agak-agak hilang kan. Ambil shampoo tu, ya, pakai petang kan tak hilang ni, kena hentak dia dengan berkawai dawat tu, yang kasau tu, baru dia terangkat. Waktu balas balik dengan berus yang halus kan, baru dia berkilat. Itulah kalbi. Kalau dia degil kena tunjuk kuat. Hati kita payah nak hadap Tuhan, zikir kuatlah. La ilaha illallah, bantai kat kalbi, nur zikir tu baru dia terang. Ya, az-zikru bisillah yufidu ruqyah. Zikir bagi orang awam yang lalai ni takkan beri faedah kalau dia zikir sil. Ya, kalau maknanya ada setengah tu yang nas pakai ni, ada yang pula yang pakai Naqsyabandi zikir dalam, semua ada kaedah. Yang ni maknanya benda ikhtilaf bainal arifin. Ada arifin ambil jalan jahar, ada arifin ambil jalan sir. Walhasil macam mazhab jugalah, Syafi'i, Maliki, Hanbali itu mazhab zahir, ni mazhab batin. Mazhab mana yang penting dia ingat. Yang kita nak tu zikir, ingat. Zikir mana ingat, zikir mana sebut, zikir mana hudur, zikir mana muraqabah, zikir mana musyahadah, itu semua masuk dalam makna zikir, dia menyuci dalam itu. Dan dengan pihak, ya, masing-masing. Kita terlepas ni, kita ada tempat sekian. Sekarang kita ada di pihak kanan. Dari Melaka ke Muar, kita duduk pihak mana? Kanan. Kalau pada Muar ke Melaka, kita duduk pihak kiri, kan? Tempat masjid kita ni, tu pihak. Semua dah siap ni. Maknanya tidak ada satu akhwal pun terlepas daripada dia. Itu maksudnya. Maka terlampau terang. Di mana? Sebab dia kata fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di sana wajah Allah. Apa makna wajah? Ay wajhu tajalliyat. Bukan zat Tuhan di sana banyak. Mana tempat mentajalli itu banyak, semua ada. Ya, pada pihak sifat dia boleh pandang, pada pihak tempat boleh pandang, pada pihak masa boleh pandang, ya, pada pihak maknanya apa? Itulah jihah, tempat boleh pandang, semua ada. Semua tu menunjuk ke atas wahdaniyatillah, keesaan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Ya. Dan dengan kadar masing-masing, ya, Tuhan berikan kadar ilmu, ada banyak ada sikit. Tuhan beri kadar rezeki, ada banyak ada sikit. Dan itulah semua, ya, dia yang mentakdirkan. Allah yuqaddir, dia yang mentakdir sesuatu tadi. Semua tu dipanggil cermin, memandang kebesaran dia.
Dan dengan kaifiat masing-masing. Ya, orang ni cara dia, kaifiat kehidupan makhluk cara dia, haiwan cara dia, kan? Ada duduk tempat ni, ada main atas pokok, ada macam-macam biasa. Ada dia laut dalam air tawar ada, air masin ada, semua kaifiat masing-masing telah disusun oleh Allah Ta'ala. Sila pandang pentadbir dia. Tengok laut nampak dia, tengok ikan nampak dia, mana-mana, sebab semua tu adalah dari taksisul iradah. Tapi kenapa pandang tak nampak? Itu masalah. Sebab cermin dia sudah ada masalah, gelap, ada debu banyak. Tu kena lap balik lah, kan? Dia orang dulu kan satu tempat ada projek perumahan, rumah dia tepi situ. Dia jenis rumah lama sengkuap kan, ada lapang tu. Dia letak dia punya almari kat situ. Tiba almari dia tak boleh pakai kan, debu penuh. Bila lori hantu lalu kan, ada yang tengok tutup. Lori hantu habis debu tutup. Cak komen kadang nakor rumah dia pun habis hitam. Sebab apa? Dia tutup oleh debu. Jadi kena lap balik. Bila lap balik baru cantik, baru nampak. Begitulah maksud dia. Kalbi kita bila tak nampak, tak ingat ke Tuhan payah, menandakan dia gelap. Maka lap balik dia dengan tangisan istighfar, taubat sungguh dengan Tuhan. Ya, maka Tuhan akan rasakan perubahan dia. Ya, dia akan rasa lembut, rasa lazat, atau menandakan apa? Bentuk penyucian itu pada peringkat awal dia berlaku tasbih. Dan dengan hal yang masing-masing, semua ada hal kelakuan orang ni macam ni, orang semua hakikat dia lah benda yang telah ditaksis pada iradat. Maknanya semua tu pandang untuk kita pandang terus ke dia. Dan dengan bagai yang jadi berubah, ya, kepada zuhur mana terang, atau kepada adam, kepada tiada, sekalian dengan Allah. Semua tu billah, itu maknanya. Minallah, billah, ilallah. Tamam. Dari dia, dengan dia, kepada dia. Ya, balik-balik kepada dia. Contoh bila orang mati, orang nak balik, kita baca inna lillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jalan kembali. Dia nak bertemu Tuhan, dia kena mati. Ya, sebab tu Nabi Ibrahim AS bila malaikat maut segegar nak ambil nyawa dia segegar malaikat maut. Dia kata, adakah kekasih nak ambil nyawa kekasih? Sebab Nabi Ibrahim pangkat dia Khalil. Khalil mana kekasih Allah Ta'ala. Apa tak dapat kasih tuan-tuan? Bawa Islam sampai kena bakau. Kita ini bawa Islam makan ikan bakau, kan? Belum ceramah macam ikan bakau dia, bukan ikan bakau. Kalau penceramah tadi tu tuan angkat ikan kering ni, bagi nasi lemak ikan kering. Nabi Ibrahim bawa Islam kena bakar, tuan. Itu Allah Ta'ala jadi kekasih. Bila kekasih, bila nak ambil nyawa tu Nabi Ibrahim katakan kekasih nak ambil nyawa kekasih. Wah, malaikat maut orang confused, naik report dengan Tuhan balik. Ya Allah, Ibrahim cakap macam ni. Allah Ta'ala pun bagi nak Ibrahim TKO terus. Adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Habis. Itu pukulan TKO terus. Mana nak jumpa kekasih kena matilah dulu. Bila dia jawab begitu, Nabi malaikat beritahu, ya Ibrahim, Allah Ta'ala kata ada kekasih tak nak jumpa kekasih. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sekarang juga kau terik nyawa aku, jangan tangguh lagi, sekarang juga. Oh, dahsyat kan? Bermakna apa? Mati ialah dipanggil jalan kembali. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tu mana kembali. Kita milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Mana nak kembali pada Allah kena mati. Begitu atas dunia nak kembali makrifat ke Tuhan kena mati. Matikan nafsu kita. Ya, matikan nafsu kita, kita akan terbuka jalan makrifat kepada Allah Ta'ala. Kalau tak matikan nafsu kita boleh kan. Batu kes Nabi Ibrahim juga. Banyak Ibrahim banyak cerita kan. Bila dia pergi ke pantai, dia tengok binatang tadi dah mati kan, dimakan oleh binatang laut, separuh hilang. Tolak ke darat, binatang darat pula makan. Tolak balik ombak ke laut, akhir-akhir dia tinggal rangka hilang tu. Jadi terfikir Nabi Ibrahim, macam mana Tuhan hidupkan balik kalau anda hancur. Dia kata, Rabbi kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhan, macam mana kau hidupkan balik orang dah mati ni? Allah Ta'ala segegar Nabi Ibrahim. Awalam tu'min, kau tak beriman ke Ibrahim? Apa Nabi Ibrahim jawab? Ya, bala walakin yatma'inna qalbi. Bahkan aku beriman ya Allah. Dari Nabi Rasul kan tak beriman. Tapi pertanyaan aku, liyatma'inna qalbi, untuk memantapkan lagi qalbi. Kalau Nabi Ibrahim cari proses memantap, kita siapa? Ya, kita bukan Nabi, bukan Rasul. Sahabat pun tak jumpa, tabi'in pun tak jumpa ujung tu. Kalau tak cari proses-proses kemantapan dengan ilmu, dengan amalan, dengan jalan makrifat, maka bimbang, takut sangat akhir-akhir itu, takut tak tetap iman wala ayazabillah.
Ya, hati Nabi Ibrahim. Mana bila tanya Tuhan begitu, maka Allah Ta'ala suruh ambil 4 ekor burung. Ya, burung merak. Ya, bentuk burung lah, ayam, jantan. Itu dia, burung gagak. Ni semua ni mungkin nafsu-nafsu keji. Gagak dia tak kira, bangkai boleh makan. Ni jenis orang tak kira halal haram dia sebat. Ya. Merak pula jenis sombong. Ya, dengan buka. Ini takabur. Itu sifat tu dia. Ya. Kemudian mana ayam jantan tak kira, cara longkang boleh jadi kan. Itu tak kira lah sebab. Jadi bunuh benda ni. Antara isyarat tu, semelih. Ya. Mana kau bunuh sifat takabur, semelih. Sifat maknanya apa? Tak ada peringatan hal haram ni, ikut nafsu, semelih nafsu kamu tu termaksud dia. Kemudian cencang. Dah habis 4 ekor cencang, gaul. Jangan bagi boleh beza. 4 ekor tu gaul tak ada beza kan. Kemudian asing jadi 4 tumpuk. Pergi angkat letak kat atas bukit. Ya, lepas tu kau panggil dia. Ya'ti naka sa'ya, dia datang dengan pantas. Ya, bila Nabi Ibrahim buat tak ada, Nabi Ibrahim seru, datang depan mata. Bulu apa semua dah pum terbang, dia ajah balik, pum, dia hidup balik. Tuan tunjuk betapa besar ni kuasa Allah Ta'ala. Mana dapat mengembalikan makrifat kepada Tuhan dengan apa? Kena sembelih, bunuh dulu. Bunuh unsur-unsur tak baik ni. Sombong, nafsu semua tu buang, baru dia bersih. Baru dibukakan jalan makrifat kepada Allah. Itu maksudnya. Pada reda kita bunuh, banyak makan, banyak tidur, kat ni. Bila kita kat, baru rohani dia bercahaya. Baru dia layak menerima pancaran makrifat, dan ketinggian pancaran makrifat dia akan dapat. Allah. Dan dengan hal masing-masing, orang ni hal macam ni, orang ni hal macam-macam hal, orang kan siwa macam hal, orang ni ada sakit, ada senang, macam-macam. Ya, semua kelakuan tu semua apa? Itu semua Tuhan dah set sebenarnya apa yang berlaku. Itu semua dipanggil tempat tajadi, memandang kebesaran dia. Ya. Dan dengan bagai daripada jadi berubah daripada zuhur terang kepada Adam, zuhur mana ada, kemudian tak ada, berarti sekaliannya dengan Allah yang menentukan akan dia, dan dengan Allah yang menzahirkan akan dia. Ya, hidupnya matinya berlaku sekian adalah billah. Dan dengan Allah Ta'ala mengadamkan, mana meniadakan akan dia, tiada dengan yang lain daripada sekali-sekali, tak ada yang lain campur tangan. Allah Ta'ala jadikan semua wahdah. Ya, sebab tu kita takbir raya-raya pun kan. Satu peristiwa besar dalam peperangan Ahzab. Wa hazamal ahzaba wahdah. Wa hazamal ahzab, Tuhan menghancurkan bala tentera Ahzab wahdah, dalam keadaan tunggal, tak ada kongsi dengan siapa. Maaf dengan anak kali awam je. Teman-teman izarkan sifat qahar dia. Ya, dia kata habis kan. Itu di antara apa? Dia suruh kita pandang. Benda ni kena pandang. Wajib pandang. Kalau kita tak pandang, kita akan pandang benda lain. Dia dua je. Arah makrifat Tuhan, satu lagi arah kelalaian dengan makhluk. Dua je. Kita tak pandang sana, dia pergi sana, qalbi kita. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawhin wahid. Ya, Allah tak jadikan dalam jasa anak Adam tu dua hati, tak ada satu je. Dia menghadap sana, dia tinggal sini, dia menghadap sini, dia tinggal. Jadi sekarang Allah suruh pandang supaya makrifat kita makin terang. Inilah makna kata mereka musyahadah akan Allah Ta'ala dalam tiap-tiap zarratul wujud. Tiap-tiap zarrah wujud kewujudan makhluk ni, atom wujud zat makhluk, semua nampak pandang kebesaran dia. Ya, sebab semua terikat dengan Allah Ta'ala. Dan dalam tiap-tiap dia panggil zarratul kainat, tiap-tiap zarrah kainat semua ada terang, ya, cermin menunjuk kebesaran Allah Ta'ala. Mana dalil suruh kita pandang ni? Kulin zuru. Kul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unzuru, sila pandang tu. Pandang mana? Ya, zahir dan batin. Ya, maza fis samawati wal ard. Apa yang ada dalam langit bumi? Dia guna maza tu. Dia tak kata kulin zuru fis samawati wal ard, tapi kulin zuru maza, apa yang ada ni dia. Ni mazhar. Maza, bukan maza perlis tu, lain. Ya, maza, apa yang ada. Kalau ahli syariat yang ada ialah minad dalail, dalil-dalil terang kewujudan Tuhan. Kalau ahli hakikat dia panggil mazhar, cermin. Ya, semua makhluk ni cermin atau nur Allah Ta'ala. Bukan Tuhan ni, nur Tuhan. Mana nur apa? Benda menunjuk, macam cahaya ni kan. Bila dia buka dapat kita pandang. Kalau padam lampu tak ada nampak. Maksudnya semua makhluk dia panggil cahaya yang menunjuk ke arah kebesaran, keagungan, kehebatan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Maka sila pandang dia dalam tiap-tiap lamhah, kelipan mata kita dengan dia, wa nafas, dan tiap-tiap turun naik kita dengan dia. Sebab dia turun naik Allah, Allah, supaya tamkin benda tu. Ya, supaya kita reti akan maksud dia tadi. Bila kita sumbat kalimah,
Allah dalam insya-Allah. Ya, bila tamkin, dia akan jadi berbagai-bagai perubahan akhwal rohani akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah taala. Kemudian ketahui olehmu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.